Alhamdulillah, saya rasa itu kejayaan terbesar untuk Malaysia setakat ni. Maybe kita boleh usaha dengan cara lain untuk next Olympic 3 tahun akan datang, 3 tahun tu pun. Kontingen negara kita menutup kempen mereka di Sukan Olimpik Tokyo baru-baru ini dengan pencapaian 1 pingat perak dan 1 gangsa. Dua pingat tersebut diperolehi menerusi sukan badminton, iaitu dalam acara bergu lelaki yang menyaksikan pasangan kita Aaron Chia dan Soh Woyik berjaya meraih pingat gangsa, manakala pingat perak pula diperolehi menerusi jaguh berbasikal track negara iaitu Datuk Azizul Hasniawang dalam acara kirin lelaki. Walaupun pencapaian tersebut tidak menepati jumlah 3 pingat yang disasarkan oleh kontingen negara sebelum bermulanya temasa di Tokyo itu, namun kita wajar berbangga terhadap perjuangan mereka di bumi Tokyo kerana 2 pingat yang diraih itu sekurang-kurangnya mengubat kekecewaan para peminat sukan tanah air. Baik, secara peribadi, saya anggap pencapaian tersebut bertindak sebagai satu amaran kepada kita sebelum keadaannya semakin memburuk, sebelum temasa yang sama yang akan berlangsung di Paris pada tahun 2024 nanti. Walaupun ramai yang tidak akan bersetuju dengan pendapat ataupun pandangan terbuka daripada saya, namun saya tetap menganggap pencapaian kita di Tokyo telah menunjukkan kemerosotan kalau kita bandingkan dengan pencapaian luar biasa di Rio 5 tahun lalu yang menyaksikan kontingen negara kita pulang dengan 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Pada temasa di Tokyo kali ini, beberapa acara sukan turut menunjukkan kemerosotan dan situasi tersebut harus dipandang serius oleh para pentadbir maupun penggiat sukan negara. Baik, sebelum melanjutkan ulasan, seperti biasa saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada semua sahabat saya di mana juga kalian berada dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya by Hasan Ahmad. So, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, komen dan juga tekan butang notifikasi. Baik, kali ini sekali lagi saya akan mengutarakan pandangan ataupun pendapat pribadi saya terhadap pencapaian kontingen negara kita di Sukan Olimpik Tokyo yang melabuhkan tirainya di Stadium Olimpik Tokyo semalam. Sejujurnya tiada apa yang kurang buat atlet kita, baik dari segi semangat perjuangan, disiplin, kesungguhan, komitmen maupun pengorbanan. Semua sudah mereka lakukan dan mereka sudah mempamerkan yang terbaik. Tetapi hanya satu tidak dapat diperlihatkan, iaitu pencapaian. Maksud saya dengan pencapaian ini adalah pencapaian yang berakhir dengan kalungan pingat, terutamanya untuk beberapa acara yang tersenarai menjadi penyumbang pingat. Bagi saya itu saja yang kurangnya. Dan saya yakin perkara ini juga diinginkan oleh sebahagian besar peminat sukan negara maupun para pentadbir sukan. Kalau kita imbas kembali perjalanan ataupun perjuangan atlet kita di Tokyo kali ini, ia sebenarnya tidak selancar yang diharapkan. Ada acara sukan yang kita harapkan untuk menyerlah dan menjadi penyumbang pingat,
sekadar menamatkan kempen mereka dengan penyudah yang mengecewakan. Begitupun bagi saya, kita tidak boleh juga menyalahkan atlet kita 100%. Kerana pertamanya, sebarang kejayaan dalam macam sukan banyak bergantung dengan performance of the day, iaitu prestasi pada hari pertandingan, meskipun dia mempunyai rekod pencapaian luar biasa. Dan jika dia perform pada hari pertandingan, pastinya ada sesuatu yang positif dapat dihasilkan. Begitulah dalam sukan. Keduanya adalah mungkin disebabkan gangguan mental. Seperti mana yang kita lihat, dan ini berlaku kepada mana-mana atlet, sehebat manapun reputasi seseorang atlet itu, jika kekuatan mentalnya tidak stabil, hasilnya juga akan menjadi buruk. Masalah mental sebenarnya sering menghantui atlet negara kita sejak dari dulu lagi, terutamanya ketika berada dalam situasi genting. Dan ia memang tak dapat kita nafikan. Dan ketiganya, kita tewas mungkin disebabkan oleh atlet dari negara lain beraksi lebih baik daripada kita. Jadi inilah realiti dalam sukan. Kalau nak menang, perlu menjadi yang terbaik. Perlu memiliki strategi yang betul dan juga mental strength, iaitu kekuatan mental. Terus terang saya katakan bahawa ini pendapat peribadi saya. Memang saya sedikit kecewa kerana acara-acara sukan yang kita ramalkan, khususnya yang saya ramalkan juga bakal menjadi penyumbang pingat pada temasa di Tokyo itu, telah meninggalkan bumi negara matahari terbit itu tanpa sebarang kejayaan yang diharapkan. Acara terjun misalnya telah mengukir episod duka di bumi Tokyo, dan badminton pula hampir mengukir skrip yang sama sebelum diselamatkan dengan kejayaan pingat gangsa oleh bergula lelaki kita, iaitu Aaron Chia dan So Woo-yik. Pencapaian Aaron dan Woo-yik sekurang-kurangnya masih meletakkan sukan badminton dalam senarai penyumbang pingat, meskipun ia menunjukkan kemerosotan berbanding temasa yang sama di Rio 5 tahun lalu. Terjun dan badminton merupakan antara sukan yang disenaraikan untuk menyumbang pingat selain acara berbasikal track. Dan prestasi dua acara sukan tersebut di Tokyo baru-baru ini merupakan amaran sebenarnya buat kita agar para penggiat sukan mengambil tindakan lebih proaktif sebelum ia menjadi semakin parah. Bagi acara-acara sukan lain yang kita sertai, saya anggap ia sekadar memenuhi kota menerusi tiket kelaikan yang telah ditetapkan oleh Majlis Olimpik Antarabangsa. Sejujurnya, sukan-sukan lain yang kita sertai di Tokyo, baik olahraga, sukan pelayaran, memanah, menembak, gimnastik, renang dan yang lainnya, memang sukar untuk menjadi penyumbang pingat kerana reputasi kita dalam acara berkenaan masih belum mampu untuk menyaingi kehebatan atlet dari negara lain. Namun bagi saya, ia satu pendedahan terbaik dan kita berharap agar suatu hari nanti kita mampu melahirkan atlet yang berupaya mencipta nama di pentas Olimpik, dan untuk merealisasikannya sama ada dalam tempoh 10 tahun akan datang ataupun 15 tahun akan datang, persatuan-persatuan sukan berkenaan harus bekerja keras dan membuka mata seluas-luasnya dari sekarang
ke arah mencapai matlamat tersebut. Sebenarnya bila seseorang atlet di bawah naungan sesebuah persatuan sukan itu berjaya menjejak kaki ke Olimpik, ia seharusnya menjadi pembuka mata dan titik tolak buat persatuan terbabit untuk memikirkan program terbaik bagi melahirkan atlet hebat yang mampu memberi impak di peringkat Olimpik suatu hari nanti. Jika tiada reformasi dilakukan, maka usaha-usaha untuk melahirkan atlet bertaraf Olimpik maupun dunia akan terus tinggal menjadi mimpi lah. So, sampai bila kita akan terus mengharapkan sukan badminton, terjun dan juga berbasikal untuk menjadi penyumbang pingat kepada kontingen negara? Kita perlu memikirkan sukan-sukan lain, terutamanya sukan-sukan yang telah dan pernah menjejak kaki di pentas Olimpik, misal contohnya menembak, memanah maupun renang dan juga olahraga. Kita harus memikirkan bagaimana kita untuk mengembangkan acara-acara sukan ini, sebab setiap penampilan di peringkat Olimpik mereka hanya mampu sampai ke peringkat tertentu saja. Selepas itu habis. Jadi daripada situ kita perlu memikirkan apa yang harus dilakukan. So, sebelum masa Olimpik 2020 memadamkan obornya di Stadium Olimpik Tokyo semalam, harapan peminat sukan tanah air sedikit terubat sebenarnya apabila dihadiahkan dengan kemenangan pingat perak oleh Datuk Azizul Hasni Awang dalam acara Kirin. Saya anggap ia sebagai penutup yang agak mengembirakan, walaupun misi kita di Tokyo untuk membawa pulang 3 pingat dan salah satu daripada 3 pingat tersebut adalah emas, gagal dijelmakan. Pencapaian Azizul Hasni itu juga menjadi pengubat duka, meskipun emas yang diharapkan hanya perak yang mampu dijelmakan oleh jaguh dari Dungun Terengganu itu. Bagi Azizul Hasni Awang, dia telah membuktikan peningkatan sebenarnya selepas sekadar meraih pingat gangsa di Rio 5 tahun lalu. Kejayaannya memang wajar dibanggakan, walaupun misinya untuk memburu pingat emas dikecewakan oleh pelumba dari Great Britain, iaitu Jason Kenny, yang juga juara bertahan, telah tampil dengan strategi luar biasa pada perlumbaan akhir acara Kirin itu. So, tahniah kita ucapkan kepada Azizul Hasni Awang atas kejayaannya meraih pingat perak dalam acara kegemarannya itu. Baik, sebelum saya mengulas lanjut apa pula pandangan para peminat sukan tanah air berkenaan kemenangan yang dilakar oleh Datuk Azizul Hasni Awang. Hai, Assalamualaikum. Saya nak bagi komen sedikit pandangan saya lah berkaitan dengan kejayaan Datuk Azizul Hasni dalam acara sukan Kirin lelaki dengan memenangi pingat perak. Okey, bagi saya ia adalah kejayaan yang terbaik untuk Malaysia dan untuk sukan Kirin. Okey, dan Pok Jo telah melakukan usaha yang cukup baik sehingga ke peringkat ni. Okey, sebelum ni pernah menangi pingat gangsa dan sekarang ni pingat perak. Of course, kita meletakkan harapan yang tinggi pada Pok Jo sebelum ni. Ialah berdasarkan keyakinan Pok Jo sendiri, berdasarkan post-post di social media sendiri. Kita nampak keyakinan Pok Jo sendiri. Kita nampak keyakinan Azizul Hasni untuk mendapatkan pingat emas yang pertama untuk Malaysia. Tapi itu sukan, ada menang, ada kalah. Kita tak kalah pun, kita tetap menang dengan menangi pingat perak. Dan Alhamdulillah, Datuk Azizul pun berjaya menyumbang another pingat kepada Malaysia. Memang kita rasa kecewa, ramai orang kecewa, menghentam orang itu dan ini.
tapi saya rasa kita try to be matured dalam keadaan ni, sebabnya ini sukan, lumrah sukan. Apa yang berlaku, walaupun kita usaha dengan apa saja usaha, tapi pada hari kejadian macam-macam boleh berlaku, dan seharusnya kita terima dan bagi sokongan yang tanpa berbelah bagi. Sebab kadang-kadang kita lupa, kita menghentam orang lain, kadang-kadang emotionally kita mengganggu orang tu. So tak perlulah saya rasa kita nak buat perangai-perangai macam tu kan. So Alhamdulillah, saya rasa itu kejayaan terbesar untuk Malaysia setakat ni. Maybe kita boleh usaha dengan cara lain untuk next Olympic 3 tahun akan datang. Tahniah sekali lagi kepada jagoh track, berbasikal track kita, Datuk Azizul Hasni Awang, atas kejayaannya di Olimpik Tokyo baru-baru ini. Jadi kesimpulannya, pencapaian di Tokyo saya anggap sebagai amaran buat kita yang perlu diberi perhatian lebih proaktif oleh para pentadbir dan penggiat sukan negara. Saya harap jangan jadikan pandemik COVID-19 sebagai alasan atas pencapaian yang agak hambar. Ini kerana negara-negara lain juga berdepan dengan masalah yang sama, tetapi tetap tampil cemerlang. Termasa di Tokyo juga mengingatkan kita tentang kelemahan yang perlu kita perbetulkan. Adakah program yang kita rancangkan selama ini memberi kesan atau sebaliknya? Jika tidak, ia perlukan reformasi ke arah mencapai matlamat yang kita inginkan dan mungkin juga yang semua peminat sukan negara kita inginkan. Selain itu, adakah program pembangunan bakat kita di peringkat akar umbi betul-betul kukuh? Adakah kita mempunyai national championship ataupun kejohanan kebangsaan yang kompetitif untuk semua acara sukan? Bagi saya, ini pendapat peribadi saya, national championship ini adalah medan atau base terbaik untuk menilai kemampuan bakat-bakat baru yang kita ada, yang seterusnya boleh digilap untuk menjadi juara di pentas antarabangsa pada masa akan datang. Mungkin ini perlu diberi perhatian serius dan saya yakin para pentadbir sukan lebih mengetahuinya. Sebab dalam beberapa tahun kebelakang ini saya tidak nampak kejohanan di peringkat nasional ataupun national championship dianjurkan dalam suasana yang lebih kompetitif berbanding tahun-tahun 80-an dulu, apabila kita, misal contohnya olahraga Malaysian Open, negara-negara jiran pun turut serta untuk memeriahkan kejohanan tersebut dan ia menjadikan kita punya national championship sangat kompetitif. Jadi kejohanan-kejohanan seperti ini yang perlu kita perhebatkan dalam usaha untuk mencungkil bakat-bakat baru dalam apa juga seni sukan. Buat masa ini kita hanya ada SUKMA, iaitu Sukan Malaysia. Selain SUKMA ini, adakah kita mempunyai kejohanan kebangsaan yang lain setiap tahun untuk semua acara sukan? Dan pada pandangan saya, ini pada pandangan saya lah, mungkin ini antara punca kegagalan kita untuk melahirkan lebih ramai muka-muka baru yang boleh digilap untuk menjadi seorang juara suatu hari nanti. Bagi saya paling penting, kalau kita mau melihatkan sukan-sukan kita terus berkembang dan lebih ramai atlet-atlet pelapis dilahirkan, paling penting adalah kita harus ketepikan politik dalam sukan, kerana budaya ini hanya akan melumpuhkan proses pembangunan sukan itu sendiri.
Selama ini pun kita telah menjalankan program pembangunan yang sama berulang-ulang kali. Cuma yang bezanya kita tukar nama. Daripada A kepada B, B kepada C, tetapi programnya sama. Tetapi kita mahukan hasil yang lebih baik. Adakah kita boleh menghasilkan keputusan yang lebih baik jika program yang sama terus dijalankan, cuma yang bezanya ditukar nama. Apabila program tersebut gagal, macam mana pula kita nak menghasilkan keputusan yang lebih baik? Jadi itu yang masalahnya yang perlu diberi perhatian lebih serius. Perlukah kita mengulangi program-program yang sama sedangkan hasilnya tidak menunjukkan perubahan? Jadi ini yang perlu diberi perhatian jika kita mahu melihat impak yang lebih besar pada masa akan datang. Di peringkat Olimpik, kita sudah nampak sebenarnya di mana kekuatan kita. So, sukan-sukan tersebut harus diberi penekanan dengan melahirkan lebih ramai backup atlet, iaitu barisan pelapis. Seboleh-bolehnya elaklah mengulangi budaya untuk terus bergantung dengan atlet yang sama saja dalam setiap masa sukan besar. Kita perlu memberi peluang kepada barisan pelapis, kerana barisan pelapis inilah yang perlu dijaga dengan baik dan diberi pendedahan sewajarnya di peringkat antarabangsa. So, kita berharap agar apa yang diimpikan di peringkat sukan Olimpik dapat dicapai pada masa akan datang dengan syarat usaha-usaha untuk melahirkan seorang juara diteruskan menerusi program pembangunan yang berterusan, insya-Allah. Sebab sebelum ini bila kita memperkenalkan sesuatu program pembangunan, apabila pucuk kepimpinan berubah, program tersebut pun turut berkubur. Jadi ini memang masalahnya yang sering berlaku dan tidak ada kesinambungan. Seharusnya walaupun pucuk pimpinan berubah, program tersebut seharusnya terus berjalan. Dan paling penting, pastikan get the right people to do the right things. Itu sangat penting. Baik, sebelum mengundur, sekali lagi saya maklumkan bahawa ini hanyalah sekadar pandangan peribadi daripada saya, dan saya yakin pihak lain juga mempunyai pandangan serta pendirian mereka yang berbeza. Baik, moga kita jumpa lagi di episod seterusnya dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.